Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qailid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengimarahkan surau kita ini dengan kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah sama-sama kita sempurnakan dengan cara berjamaah. Dan alhamdulillah pada masa yang sama kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan keampunan Allah, kita mengharapkan rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita tak baca kitab yang seperti mana kita baca selalu, yang mana pada malam ini kita diminta sama-sama bincang berkaitan dengan ibadah korban, dan insya-Allah akan kita laksanakan sedikit masa lagi, dalam lebih kurang tak sampai sebulan lagi kita akan sama-sama menjayakan ibadah korban. Jadi pada malam ini kita jadikan tajuk khusus perbincangan kita berkaitan dengan permasalahan hukum hakam dan adab-adab berkaitan dengan ibadah korban. Jadi insya-Allah kita akan bincanglah dalam ruang masa 1 jam ini untuk memastikan segala gerak kerja yang akan kita lakukan dalam bulan Zulhijjah nanti pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 10 tu hari nahar, hari raya korban. 11, 12 dan 13 Zulhijjah tu dikenali dengan hari-hari tasyrik. Ruang yang disebutkan itu antara ruang yang menjadikan kita ni sunat sembelih binatang-binatang korban, berdalilkan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah korban ini. Antaranya dikatakan berkaitan dengan pensyariatan korban, seperti mana juga pensyariatan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya berdasarkan dalil, semuanya berdasarkan pensyariatan, sandaran-sandaran daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam masalah korban ini bersandarkan pada dalil, antaranya dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fassalli li rabbika wanhar. Fassalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ni antara dalil berkaitan dengan pensyariatan ibadah korban yang Allah Ta'ala dah nyatakan pada kita dalam surah yang paling pendek. Ni surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Tak ada surah yang lebih pendek daripada surah, iaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada 3 ayat. Dan kita ambil ayat pertengahan itu, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah bagi pada kita rezeki dan melimpah ruah pada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita bersyukur, supaya kita ni tahu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai jalan syukurnya, Allah Ta'ala perintahkan kita, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhan kamu semata-mata, yakni secara khususnya solat 2 rakaat hari raya korban, solat sunat hari raya korban. Berlalu solat sunat 2 rakaat ini dan 2 khutbah yang ringkas, barulah sembelih korban sebagai tanda syukur. Kalau tak berlalu masa, maka tak boleh. Sekalipun kita sembelih tu cukup syarat, lembu tu cukup umur, dan kaedah sembelih pun memang kaedah yang dibenar pada syarak, tapi sembelihan itu bukan sembelihan korban. Sekadar mana? Sekadar boleh makan daging. Pasal apa? Pasal tak masuk waktunya. Waktunya masuk bila masa? Pada 10 Zulhijjah, iaitu selepas waktu subuh, dan berlalu 2 rakaat solat. Berlalu 2 rakaat solat sunat hari raya korban, dan 2 khutbah yang ringkas. Dalam lebih kurang kita buat sebelum ini, dalam paling awal pun 8.30 ataupun pukul 9 kita buat. Tu baru masuk dalam bab sembelihan korban dari segi sudut masa. Sebelum tak dinamakan korban. Sekalipun dah malam hari raya, dah dengar dah takbir raya, dah bunyi dah, itu pun sembelih awal, tak jadi korban. Pasal apa? Belum sampai masanya kita dah sembelih. Ataupun sembelih selepas pun tak jadi juga. Selepas daripada terbenam matahari 13 Zulhijjah, tak jadi sembelihan korban. Kita nak sembelih selepas daripada selesai 2 rakaat solat sunat hari raya korban, dan berlalu masa 2 khutbah. Sekalipun kita tak pergi semayang, kita tak pergi semayang 2 rakaat, kita tak dengar 2 khutbah, tapi berlalu masa dalam qaryah kita tu menjadi satu petanda masuknya waktu sembelihan korban. Dan berterusan masanya sampai terbenam matahari 13 Zulhijjah. Terbenam matahari 13 Zulhijjah sampai sebelum maghrib. Sebelum maghrib hari yang ke-13 Zulhijjah. Itu masa dia. Dari segi sudut pensyariatan. Lagi segi sudut pengertian korban. Pengertian korban dari segi sudut bahasa dikenali dengan dekat. Korban ni dengan maksud taqarrub. Dekat pada siapa tu? Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi sudut bahasa. Manakala menurut istilah syarak, korban itu penyembelihan binatang korban yang dilakukan pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, iaitu menyembelih binatang korban. Mana jenis binatang korban? Binatang korban ni binatang yang termasuk dalam bab Al-An'am, iaitu binatang yang dibela untuk dimakan daging. Binatang ternakan yang berkaki 4, yang mana kita peliharakan dia untuk makan daging. Kaki 4, dan tujuan bela tadi untuk makan daging. Selain daripada tu tak masuk. Bermula daripada unta, antara binatang korban yang masuk dalam bab Al-An'am, iaitu unta, lembu,
Bila sebut lembu, kerbau sekali jalan. Kerbau, lepas tu kambing. Bila sebut kambing, biri-biri sekali jalan. Biri-biri, khuruf, lepas tu kibas, pun sekali jalan. Untuk lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas. Kibas pernah tengok? Siapa yang pernah pergi mengerjakan haji ataupun umrah pernah tengok. Satu lagi, khuruf. Khuruf pernah dengar? Tak pernah? Khuruf ni, saya pun masa belajar di Mesir dulu. Ni jenis biri-biri. Jenis biri-biri. Bulu sama dengan biri-biri, cuma bezanya di ekor dia tu ada satu bulat. Bulat, besar. Itu khuruf. Rasa lebih kurang biri-biri. Semua tu masuk dalam bab Al-An'am, binatang ternakan berkaki 4 yang boleh kita sembelih pada hari raya Korban untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tu, sekalipun kaki 4, sekalipun dibelah tak masuk. Contoh kuda. Ada orang belah ni. Ada orang belah kuda. Kuda, kijang, rusa, kaki 4 lagi tu. Tapi kuda ni kita pelihara dia bukan untuk makan daging. Pelihara kuda ni untuk apa? Untuk tunggangan. Maka dia tak masuk dalam bab binatang korban dan tak masuk dalam Al-An'am. Seterusnya, rusa. Rusa ni kaki 4 kita pelihara zaman kita hari ni. Sekalipun kaki 4, tapi rusa ni bukan jenis binatang peliharaan asal, pada asal. Dia binatang apa ni? Binatang hutan, binatang liar. Nak dapatkan dengan cara mana? Kena tembak dulu. Kena pergi berburu dulu baru dapat. Begitulah juga kijang. Walaupun kaki 4 dan zaman kita ni ada orang bela, ada orang pelihara, tetapi dia tak masuk dalam bab Al-An'am. Kerana binatang tersebut ialah bukan binatang pada asalnya dibela untuk makan daging. Walaupun daging boleh makan, tapi ianya binatang hutan, binatang liar. Maka tak masuk dalam bab Al-An'am, tak boleh sembelih. Seterusnya apa lagi? Ada satu lagi hak dibela tapi kaki 2. Apa tu? Ayam, itik, apa lagi? Angsa. Boleh sembelih untuk korban? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang masyhur, tak boleh. Tak boleh kita sembelih yang berkaki 2. Cuma ada satu mazhab yang lemah, yang syaz, iaitu dalam mazhab Ibnu Abbas. Ni dengar saja, jangan buat. Buat malu company. Orang sembelih ayam, orang sembelih lembu, kerbau, unta, kita sembelih benda ayam, jangan cerita kat siapa-siapa. Dalam mazhab Ibnu Abbas, dia kata boleh, memadai bagi orang yang betul-betul tak mampu. Betul-betul tak mampu nak sembelih seekor kambing, tak mampu. Nak sembelih walaupun satu bahagian lembu, nak dapat penyertaan satu bahagian lembu, tak mampu. Berapa satu bahagian? Kita sini 480. Murah ni sini ni. Ni antara tempat murah. Tempat saya 530. Banyak-banyak masjid hak saya meronda pergi kuliah, banyak-banyaknya letak harga apa? 550. Itu kebanyakan hak saya ronda ni. Masjid-masjid sekitar kita ni tentu orang kita masjid mana hak saya tak masuk, semua masuk. Majoriti 500 setengah, 550. Tentu ni okey lagi lah, murah. Lembu bukan anak lembu ni. Anak tanya pula situ, takut-takut kena anak lembu. Ya Allah. Jangan anak lembu sudah. Pastikan cukup umur. InsyaAllah cukup, kita yakin. Pengurusi kita, AJK ahli jawatan kuasa kita ni hebat-hebat. Kita dapat harga murah. Okeylah, pengurusan kita tu tanda terbaik. Okay. Dalam mazhab Ibn Abbas dia kata memadai orang yang memang betul-betul tak mampu. Memang dia ni tak mampu, seekor kambing pun tak mampu, satu bahagian pun lembu pun tak mampu,
seekor lagi tak mampu. Maka dia kata memadai dengan sebab pegangan dalam mazhab Ibn Abbas, dengan sebab dia berpegang korban ni benda semata-mata menumpahkan darah, dia kata. Semata-mata tumpahkan darah. Tak kira darah kaki 4 ke, kaki 2 ke, tak kira. Daripada Al-An'am ke, daripada binatang hutan ke, janji tumpah darah. Dalam mazhab Ibn Abbas dia kata memadai dengan sembelih seekor ayam jantan pun kira, seekor ayam jantan pun kira dah masuk dalam bab korban. Bagi dia lah. Bagi mazhab Ibn Abbas ni mazhab Syaz dia panggil. Cuma kalau bagi orang yang betul-betul tak mampu, sembelih. Ambil pendapat tersebut. Sekadar mana tu? Sekadar menumpahkan darah. Tapi jangan cerita kat siapa-siapa lah. Buat senyap-senyap kita, cerita ke orang tuan-tuan. Tengok-tengok depan rumah ada welfare. Korban apa? Korban ayam seekor. Allahu Akbar. Malulah. Paling-paling kurang seekor kambing paling-paling kurang tu satu bahagian, dua bahagian lembu. Tapi paling-paling tak ada seekor ayam yang kita taklid mazhab Syaz tadi. Bolehlah sekadar menumpahkan darah, tapi jangan buat kita tuan-tuan. Sebab kita ni lebih pada mampu sebenarnya. Kemampuan macam mana tuan-tuan? Kemampuan orang yang layak terlibat dengan ibadah korban ni dia ada syarat-syarat. Syarat yang pertama Islam. Islam lah orang kita ni tak bertikai dah. Yang kedua cukup umur. Balik belakang dah. Lepas tu berakal maknanya tak gila dah. Ada akal yang sempurna. Cukup belakang dah dua syarat tadi. Yang ketiga berkemampuan. Mampu, maksud mampu di sini tuan-tuan, kalau kita sembelih korban sama ada satu bahagian ke, dua bahagian ke, ataupun mana-mana jenis kemampuan, kita tidak lapar dan ada pakaian, ada tempat tinggal, dalam ruangan masa daripada 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kalau kita sampai satu tahap dengan sebab sembelih korban, kita terpaksa ikat perut pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tu dia tak cukup syarat dia panggil. Kalau terpaksa tinggal bawah jambatan dengan sebab tak ada tempat tinggal, maka tu tak cukup syarat. Kalau sampai satu tahap kita ni tak ada pakaian dengan sebab ibadah korban, pada 4 hari yang disebutkan tadi, maka ketika tu tak kira tak cukup syarat. Tapi kalau ada lebihan, kalau kita sembelih korban, duit kita dalam bin tak ambil lagi tu. Tak sentuh pun dalam tu. Tu baru jelas bantal rumah kita. Bawah tilam rumah kita baru 2 ekor lembu tu. Tu lebih pada mampu dia panggil. Tu tak tengok lagi dalam tabung haji, dalam bank Islam, bank rakyat, macam-macam bank ada tu tak sentuh lagi tu. Tu lebih pada mampu. Kalau sekadar nak jaga diri kita dan orang-orang di bawah tangan kita dalam tempoh 4 hari tadi, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, mereka tak lapar, tak hilang pakaian, ada pakaian dan tidak hilang tempat tinggal pada tempoh tersebut dengan sebab korban, maka kira orang tersebut masuk dalam bab mampu. Kalau kira macam tu ramai tak mampu ustaz. Yalah memang mampu, pasal apa buat-buat tak mampu pula. Kalau buat-buat tak mampu tuan-tuan, besar kemungkinan Allah Ta'ala tarik balik rezeki Allah Ta'ala bagi tadi. Pasal apa? Pasal benda senang. Perkara senang tuan-tuan. Semua orang mampu buat. Rokok berapa? Satu kotak? 13? Bisa rokok? Dah masuk apa? Bagus jawapan. Kita ni tak isap apa. RM13 tuan-tuan. Kalau kumpul RM13 sehari lah, RM13 lah. Kotak tu sehari boleh isap. Kalau RM13 dalam sehari tuan-tuan, setahun berapa? Berapa ekor lembu dapat kita korban? Cuba. Kalau kumpul RM2 je sehari, kita dapat berapa bahagian tu? Hampir 2 bahagian. Betul tak? Hampir 2 bahagian. Setahun 365 hari. RM2 sehari, keluar natijah 700 lebih. Dekat dengan 2 bahagian kita dapat.
Sebab tu tidak ada hellah bagi kita sebenarnya untuk menafikan kita ni tak layak terlibat dengan ibadah korban. Hak menafikan kita tak layak tadi, nafsu kita. Kereta mewah kita boleh beli, pakaian mahal-mahal boleh beli, makan minum kita, tuan-tuan, kita boleh taja yang mahal-mahal. Tiba-tiba ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali setahun, bukan tiap-tiap hari, bukan sekali sebulan, tak boleh buat, tak boleh. Maka tuan-tuan, kita khawatir kita ni belum lagi masuk dalam golongan yang syukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu dari segi sudut maksud. Dalil lain banyak lagi tuan-tuan. Kita ambil hadis pula sebagai dalil. Manakala keterangan as-sunnah di antaranya an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, iaitu pahalanya, pahala korban telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Hadis Nabi bagi tahu tidak ada amalan anak Adam di hari raya korban, dan termasuk sekali hari-hari tasyrik. Hari raya korban 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nabi kata tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sembahyang hebat juga, sedekah hebat juga, tapi yang paling dicintai oleh Allah Taala pada hari itu, ruangan yang 3-4 hari yang disebutkan tadi, melainkan dengan cara menumpahkan darah binatang korban dengan kita menyertai ibadah korban. Kenapa? Kerana perkara ni tuan-tuan, binatang korban tadi jadi saksi depan Allah Ta'ala, datang dengan tanduk, dengan bulu, dengan kuku, di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penyaksian kita ni tuan-tuan bertakarrub menggunakan kambing, lembu yang telah kita jadikan ibadah korban tadi, saksi depan Allah Ta'ala. Lalu Nabi bagi tahu, sebelum titisan darah pertama tu mengalir ke bumi, Allah Ta'ala telah terima ibadah korban kita. Terima. Allah Ta'ala telah terima ibadah ataupun telah bagi pahala kepada kita melalui ibadah korban kita. Maka kata Nabi, perelokkanlah ibadah kamu, beruntunglah kamu kena rasa melalui ibadah korban kamu tadi. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain? Ada. Nabi bagi tahu dalam riwayat lain kata macam mana? Nabi bagi tahu tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya dan hari-hari tasyrik, hari raya korban dan hari-hari tasyrik, melainkan dengan cara menumpahkan darah binatang korban. Maka sebelum titisan darah pertama itu jatuh ke bumi, mengalir ke bumi, Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan semua dosa-dosa kamu. Tadi bagi pahala kan, hadis mula-mula tadi. Yang kedua ni, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Semua diampunkan dosa kita yang telah lalu. Maka lalu Nabi bagi tahu, perelokkanlah ibadah korban kamu itu. Dengan maksud macam mana perelok? Bila mana kita buat ibadah korban, buat hak elok-elok tuan-tuan. Hak elok-elok. Kalau boleh, lembu hak kita nak sembelih ni biar apa hati, biar besar, biar gemuk, biar daging banyak, sampai tahap tu. Biar hak tak ada cacat. Kalau ada cacat tak sah korban.
Hak sempurna, betul-betul sempurna. Kalau boleh warna, nak warna apa? Warna putih nak. Susah lagu tu. Nak warna putih tuan-tuan. Lepas tu kalau boleh nak hak bertanduk. Susah lagu ni. Lebih-lebih lah pula. Nak hak ada tanduk tuan-tuan. Dan makruh kita jadikan yang tak ada tanduk itu sebagai ibadah korban. Sebab tu kalau boleh masa pergi tengok lembu tu bagi tahu dekat pembekal lembu tu nak ada tanduk. Lepas tu kalau boleh nak macam mana? Warna putih. Kalau boleh tanda. Tapi tanda hilang sekejap je tuan-tuan. Tambah-tambah hujan panas ni hilang sekejap. Tak ada tanda. Pergi tunjuk-tunjuk itu. Tunjuk menggambarkan kita ni buat kerja, kita nak pastikan benda tu datang pada kita yang betul-betul dengan kriteria yang dikehendaki oleh syarak. Bukan kehendak kita semata-mata, biar kehendak syarak sekali. Nak kena macam tu. Tu tuntutan daripada hadis Nabi, hak Nabi bagi tahu macam tu. Manakala hikmah di sebalik pensyariatan ibadah korban. Ambil daripada mana hikmah di sebalik ibadah korban? Yang pertama sekali menghidupkan sunnah. Kita buat ibadah korban ni kerana sunnah, kan? Awal mula sunnah ni ambil daripada mana? Kerana ia merupakan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hak mula-mula tuan-tuan dalam bab ni. Nabi Allah Ibrahim dulu bukan sembelih lembu macam kita. Sembelih apa? Sembelih anak. Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sememangnya dua orang Nabi yang hebat ini memang membenarkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayahnya memang nak sembelih, anaknya memang serah diri untuk disembelih. Sehingga dah dibaringkan Nabi Allah Ismail di atas tumpukan tanah, lalu nak tarik pisau dah ketika tu. Lalu Allah Ta'ala tengok memang dua orang Nabi ni benar-benar yakin, benar-benar ikhlas membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu digantikan sembelihan tersebut dengan seekor kibas yang besar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ambil peranan untuk korban hari ini ni, antaranya ikut amalan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan pada masa yang sama pensyariatan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun disyariatkan. Kalau ni bila disyariatkan pada Nabi kita, maka kita semua pun sunat menyembelih binatang korban juga. Pada Nabi bukan sunat bagi Nabi, wajib bagi Nabi. Ibadah korban bagi Nabi bukan sunat, wajib bagi Nabi. Bagi kita sunat muakkad, sama dengan akikah. Dalam mazhab selain pada Syafi'i ada hak kata wajib, ada hak kata wajib. Contohnya dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki kata korban ni bagi yang betul-betul mampu, hukumnya wajib dia sembelih korban. Manakala bagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi juga mengatakan wajib bagi penduduk yang bermukim di negeri yang kaya, wajib sembelih korban. Manakala bagi kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad berdalilkan mana ni? Antaranya berdalilkan pada hadis Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan menyembelih korban dan korban itu sunat bagi kamu. Nabi diperintahkan sembelih korban. Perintah pada Nabi ni dengan maksud perintah wajib. Manakala perintah pada kita dengan maksud perintah sunat. Dalam sebuah hadis lain Nabi bagi tahu juga, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan ke atas kamu berkorban dan tidak wajib ke atas. Diwajibkan ke atasku berkorban dan ia tidak wajib ke atas kamu. Wajib ke atas Nabi dan tak wajib pada kita sebagai umat. Dengan hukumnya hukum sunat muakkad. Sebab tu ramai orang kita bukan wajib pun ustaz, sunat je. Tengok, sunat je tuan-tuan. Sunat je.
Sedangkan kita ni diberi nikmat sepanjang tahun, tiba-tiba Allah Ta'ala taklifkan kita dengan ibadah sunat ni tuan-tuan sekali je setahun. Lala sekali kita sunat je, tak buat pun boleh makan daging juga. Korban ni bukan nak makan daging. Jangan niat nak makan daging tuan-tuan. Kalau semata-mata nak makan daging, jangan tunggu hari raya. Jangan tunggu raya korban. Sembelih awal-awal, teruk. Sembelih awal-awal. Nak makan banyak, beli seekor lembu. Sembelih rumah kita seorang, jangan cerita kat siapa-siapa. Lagi banyak boleh makan kalau tujuan nak makan daging. Tapi korban ini tuan-tuan dengan tujuan bertakarrub pada Allah. Ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak zahirkan tanda syukur kita dengan nikmat yang melimpah ruah sepanjang tahun Allah Ta'ala bagi. Dipanjangkan umur, rezeki melimpah ruah, anak-anak berjaya, keluarga kita tuan-tuan berjaya. Maka syukurnya, antara jalan syukurnya tuan-tuan, kita keluarkan sedikit pendapatan kita tadi tuan-tuan untuk beli kambing, beli lembu, untuk dijadikan ibadah korban sunat muakkad. Bab tu dalam bab sunat muakkad ni tuan-tuan, kita kena usaha. Dengan sebab bertembur dengan mazhab-mazhab selain daripada Syafi'i hak kata wajib. Bila mana kita tak terlibat dalam keadaan kita mampu, hukumnya makruh ketika tu tuan. Makruh kita tak terlibat dengan ibadah korban. Tak join langsung kita walaupun satu bahagian ataupun seekor kambing. Tak join. Makruh perbuatan tadi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, dalam mazhab kita dengan pegangan sunat muakkad, dalam mazhab selain Syafi'i ada juga yang mengatakan wajib ketika itu. Waktu balik-balik tak ada. Kalau tahun lepas kita tak terlibat dengan satu bahagian langsung, tahun ni balik-balik kurang satu bahagian. Kalau tahun lepas satu bahagian, tahun ni paling kurang seekor kambing ataupun dua bahagian ataupun seekor lembu tu. Pasal dah maju kehidupan kita. Nak kena macam tu. Jangan tahun lepas seekor kambing, tahun ni seekor ayam pula. Tak jadi tuan-tuan. Tak maju kehidupan tuan-tuan. Teruk kita tuan-tuan. Kena majukan diri kita tuan-tuan. Majukan diri kita. Jangan buat tradisi macam terima zakat. Masyarakat kita ni hak layak terima zakat, dia nak zakat tu jadi macam apa? Macam pencen dah. Sedangkan zakat ni tu bukan pencen. Tu bukan ilham bulanan. Zakat dengan tujuan tuan-tuan, bila mana dia mampu terima zakat dengan sebab dia ni asnaf, layak terima zakat dengan sebab fakir, dengan sebab miskin ataupun mana-mana jenis asnaf yang selayaknya, dengan tujuan dibagi ruang untuk terima zakat ketika tu. Tujuannya untuk memajukan kehidupan kita. Dengan diberi zakat, kita maju tahun depan, moga-moga kita tak layak lagi terima zakat. Pasal apa? Pasal dah maju. Tapi kalau tak dapat, pergi mana dia? Dia serbu pergi lembaga zakat. Pasal apa? Tahun depan saya dapat, tahun ni tak dapat. Pening lembaga zakat tu. Pasal apa? Pasal ramai hak tak faham macam ni. Mana? Nak azan? Maka kita bagi pada zaman azan. Faham, kita sambung balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya berkaitan dengan hikmah di sebalik ibadah korban. Yang pertama tadi mengikut sunnah. Pertama sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mengingatkan sunnah inilah. Yang keduanya nak mendidik jiwa. Mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kurban ni kita nak didik jiwa kita supaya sentiasa ikhlas dalam kita bertakwa kepada Allah, dalam kita beramal mempersembahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya orang yang benar-benar ikhlas akan dapat melakukan ibadah ini dengan sebenarnya. Hak betul-betul ikhlas je. Betul-betul ikhlas baru diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau hak tak ikhlas dapat makan daging lah dia. Makan daging saja. Tak payah tunggu ibadah korban kalau macam tu kan. Kalau sekadar nak makan daging. Boleh beli daging kat mana-mana. Kita sembelih. Kat rumah kita jangan tunggu raya korban. Kalau sekadar nak makan daging. Tapi ibadah ini ada hari tertentu, ada prasyarat tertentu. Lembu pula kena cukup umur. Dalam bab umur ni banyak kategori dia. Saya sentuh sikit. Dalam bab umur ni kalau unta, dengan sebab harga unta ni mahal, nak cukup umur dia pun lama masa. Iaitu 5 tahun lebih. 5 tahun masuk tahun ke-6. 5 tahun lebih baru kira cukup umur. Berapa sekarang seekor unta? 8,000, 9,000 seekor. Tu tahun lepas, tahun ni wallah alam lagi naik kot, 10,000 dah. Ni nanti GST pula lagi lah. Wallah alam macam mana. Ni sebelum GST ni lembu dah naik sampai 3,000, 4,000 dah tanda. Untuk tahun depan selepas GST ni tak tahulah tanda. Kita nak korban kemungkinan 700 ekor lepas ni tuan-tuan. Seekor lembu. Seekor lembu dah. Satu bahagian. Kemungkinan besar kemungkinan tuan-tuan. Macam-macam boleh berlaku. Untuk kira cukup umurnya dengan masuk 5 tahun masuk tahun ke-6. 5 tahun lebih, maka tu kira cukup umur bagi unta. Manakala bagi lembu 2 tahun lebih. 2 tahun masuk tahun ketiga. Maknanya 2 tahun lebih. Kambing sama macam lembu. 2 tahun masuk tahun ketiga, 2 tahun lebih. Tu kambing. Biri-biri setahun lebih. Ataupun bersaling gigi. Susahlah ke tengok bersaling gigi. Ataupun bersaling gigi. Petanda bersaling gigi ni, walaupun dia tak cukup umur setahun lebih, tapi dia bersaling gigi awal.
syarat tanda bersalin gigi ni, pada peringkat awalnya dia dah berlalu 6 bulan pertama. Dia dah luluh 6 bulan pertama, dah tengok dah. 6 bulan pertama, tak. Dah lebih daripada 6 bulan tengok-tengok gigi, bersalin. Kira cukup umur. Tapi kalau tengok-tengok 5 bulan baru, dah bersalin gigi, tak cukup umur masa. Maknanya 6 bulan lebih, baru boleh kira bersalin gigi. Sekalipun tak cukup setahun. Sekalipun dia tak cukup setahun lagi, tak kira umur, tak cukup lagi. Tapi kira tanda bersalin gigi tu. Bagi apa ni? Bagi biri-biri. Boleh? Tu. Balik pada hikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tak sampai pada Allah. Daging, korban ataupun hadiah itu tak sampai pada Allah. Tetapi yang sampai padanya kepada Allah ialah amal yang ikhlas. Amalan kita hak ikhlas tadi, yang berdasarkan ketakwaan dari kamu. Waktu Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana keikhlasan kita. Waktu Allah Ta'ala nak tengok, tuan-tuan. Bukan nak makan daging sangat kita sebenarnya, tuan-tuan. Dengan tujuan nak bertakarub pada Allah, nak bersembahkan hubungan kita pada Allah dari segi sudut ubudiyah kita melalui ibadah korban ini. Sebab tu orang yang menyertai ibadah korban, sunat dia makan, tak wajib. Sunat dia makan. Kalau dia tak makan langsung boleh tak? Tak apa, dia nak sedekah semua. Nak sedekah semua, boleh? Kalau dia nak makan, sunat dia makan. Elok paling afdal makan ni untuk beberapa suap. Jangan 3 bulan dia makan hak tu lagi. Allahu akbar, tuan-tuan. 6 bulan makan hak tu lagi, tuan-tuan. Penuh peti ais. Jangan buat macam tu. Nampak sangat kita ni, tuan-tuan. Tujuan korban tadi nak makan lagi. Tapi kalau fakir miskin tak apalah, tuan-tuan. Kalau dia tak simpan lagi, alamatnya tak masalah bulan-bulan seterusnya. Dia pun simpan, tak apa. Tapi kalau bagi kita ni paling afdal, makan sekadar ambil barakah. Sunatnya untuk beberapa suap. Sekali makan ahli keluarga kita. Paling aulah mana dalam banyak-banyak daging tu? Hati. Hati tu. Kalau boleh masa kita korban nanti, hati tu bagi 7, tuan-tuan. Setiap peserta korban tu bagi dapat hati, tuan-tuan. Kita ambil hak paling afdal. Nabi ajar kita ambil hati, kita bagi kat dia. Bagi kat peserta korban ketika tu hak paling afdal. Yang keduanya macam mana? Kalau tak nak buat macam tu, kita bagi 3. Bagi 3 macam mana? Selepas kita makan yang mula-mula tadi, kita makan beberapa suap. Yang lain semua kita sedekahkan pada fakir miskin atas jalan sedekah, ataupun kita bagi juga pada orang kaya atas jalan hadiah. Ataupun pilihan kedua boleh buat juga, kita bagi 3. 1/3 untuk kita, 1/3 untuk fakir miskin atas jalan sedekah. Yang ketiganya, 1/3 lagi kita bagi kepada orang-orang yang kaya, yang tidak berminta-minta. Kita bagi juga atas jalan mana? Atas jalan hadiah. Hadiah tu ukhuwah Islamiah kita. Nak ubah juga. Miskin, kaya, berpangkat, tak pangkat, biar bersatu hati belaka. Kena. Cuma kaedahnya berlainan. Hak ni sedekah, hak ni hadiah. Beza tu. Hari ni nak cari hak sedekah tak banyak hari ni. Masyarakat kita. Hak hadiah banyak. Hak hadiah banyak hari ni, tuan. Hak sedekah ni orang yang berminta-minta. Hak hadiah ni kalau tak minta pun dia boleh beli dengan duit dia sendiri. Betul tak? Siapa dia? Orang kaya. Maka afdal dalam bab daging ni, walaupun kita boleh bagi pada siapa saja, asalkan dia ni Muslim. Afdalnya bagi pada siapa? Kepada fakir ataupun miskin. Tu nak cari pun susah fakir miskin zaman kita hari ni, tuan-tuan. Layak terima zakat, tengok-tengok rumah ada Astro. Kereta ada 3 biji kat rumah. Zakat dapat. Macam mana
tuan-tuan. Anak-anak berkerjaya, tapi dapat zakat. Kalau tuan-tuan kerja lembaga zakat, saya ada sahabat kerja lembaga zakat, dia tu pening kepala. Kalau ada kerja lain, cari kerja lain, dia kata. Macam-macam orang mari, dia kata. Pejabat tak pokok lagi ada tak? Kacau, tuan-tuan. Kesian kawan ni, tuan-tuan. Kesian. Ada orang mari nak protes. Pasal apa tahun lepas saya dapat? Tahun ni saya tak dapat. Semua orang hak sekali dengan saya tahun lepas dapat. Tahun ni saya tak dapat. Oh, dia nak. Kalau boleh zakat ni, kalau dah dapat, sampai mati dapat. Kalau dah mati pun, sebab dah mati orang lain terima zakat lagi. Jadikan sebagai pencing kita. Walaupun dah mati, anak isteri kita pun dapat bahagian kita tadi. Kalau boleh, dia macam tu, tuan-tuan. Tu pahaman kita. Silap belaka tu. Jangan. Maknanya dalam bab ibadah kurban ni, tuan-tuan, kalau betul-betul layak siapa dah? Orang miskin. Maknanya kita ni sekadar ambil barakah je. Ambil barakah. Paling-paling banyak pun 1/3, tuan-tuan. Boleh tak nak ambil banyak lagi pada tu? Boleh. Ada pendapat katakan boleh. Kita nak makan semua sekali. Boleh tak? Boleh. Asalkan kita sedekah walaupun sedikit daripada tu. Untuk sekali makan mana-mana fakir miskin. Selebih pada tu kita ambil semua. Tapi ni kurang afdal ibadah kita. Nampak sangat nak makan daging je. Tu bukan nak ibadah sangat tu. Tu nak makan daging dia panggil kan. Kurang afdal perbuatan macam tu. Demikianlah kemudahan binatang itu bagi kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Allah Ta'ala permudahkan kita sepanjang tahun dah. Duit ada, anak-anak berjaya. Apa salahnya, tuan-tuan? Setiap tahun kita masuk penyertaan korban. Qadar termampu kita je. Qadar termampu kita, tuan-tuan. Paling-paling tak ada satu bahagian. Paling-paling tak ada satu bahagian mewakili ahli keluarga kita. Apa dalam satu keluarga kita tadi? Ambil wakil satu. Niatlah atas mana-mana seorang. Tapi eloknya setiap seorang ada satu bahagian. Pasal apa? Berkerjaya berlaku tu. Dalam satu keluarga, ayah ada pendapatan, ibu ada pendapatan, anak-anak ada pendapatan. Seekor lembu tu keluarga kita seorang. Sepatutnya macam tu. Berapa ekor ni? Kalau kita kira betul-betul apa keluarga hak dengar kuliah saya malam ni. Tak payah kempen besar-besar ni. Tak susah-susah. Sebab dah faham mereka dah. Lepas ni bagi borang terus. Lepas tu pergi tepah lembu. Tak payah panjang-panjang lebar cerita, tuan-tuan, buat habis elok. Pasal dah sampai maksud dah. Dah mampu lebih pada mampu. Kalau tak buat tak mampu juga, tu nafsu kita. Nafsu, tuan-tuan. Kalau nak suburkan pendapatan kita, kalau dalam bab sedekah, yang kita bagi tadi walaupun nampak hilang, yang tu sebagai baja Allah Ta'ala nak suburkan balik pendapatan kita. Sama juga ni. Kita bagi makan fakir miskin melalui ibadah kurban kita. Ni nak suburkan pendapatan kita akan datang. Nampak ustaz mahal ustaz 480 480 banyak tu satu bahagian tu. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala ganti lagi akan datang, tuan-tuan. Kadang-kadang bukan dalam bentuk wang ringgit 480. Dia bagi, tuan-tuan, berkali-kali ganda kalau dalam bentuk wang ringgit, tuan-tuan. Kadang-kadang dia bagi bukan dalam bak wang ringgit. Dia bagi kesihatan pada kita. Sihat. Tu dia bagi. Barakah ibadah kita tadi. Dia bagi sihat pada kita. Dia bagi berjaya anak-anak kita. Ni hak kita tak boleh beli dengan harga ni, tuan-tuan. Sebab tu jangan duk kira sangat 480 ringgit. Jangan kira, tuan-tuan. Kerana pun nikmat Allah Ta'ala melimpah ruah. Kalau kita buat macam ni, Allah Ta'ala bagi lagi dalam keadaan kita pun tidak sangka-sangkakan. Hebat punya pemberian Allah Ta'ala. Jangan kira sangat, tuan-tuan. Seterusnya, hikmah yang ketiga, mengikis sifat tamak. Ibadah kurban ni kita nak kikis sifat tamak halaba. Nak kikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Kikis buang sifat tamak halaba tadi.
Sifat kedekut tadi buang dengan ibadah korban. Nak wujudkan sifat apa? Sifat murah hati. Pasal kita bagi pada orang. Kita sembelih, kita agih pada fakir miskin. Kita bagi pada anak yatim. Kita bagi pada orang yang memerlukan. Bagi pada sahabat-sahabat kita. Walaupun dia kaya, bagi juga. Tujuan ada. Hubungan ukhuwah Islamiyah tadi, tanda. Persaudaraan dalam Islam. Bagi pada dia atas jalan apa tadi? Hadiah. Bagi sama-sama gitu. Cuma pada orang kaya ni jangan bagi banyak. Dia kaya dah. Pada fakir miskin lebih sikit tak apa. Pada fakir miskin bagi lebih sikit. Masjid ni bagi, surau ni bagi. Dia boleh milik fakir miskin ni sampai satu tahap kalau dah banyak. Semua bagi. Hak jauh bagi, hak dekat bagi. Semua surau bagi kat dia. Sebab nak jumpa susah fakir miskin, semua duk tumpu kat dia. Dalam sekali seekor lembu depan rumah dia ada. Semua bakat bagi kat dia. Jadi banyak rumah dia, tanda. Letak dalam peti penuh. Dalam sekali dia nak buat macam mana? Dia membuka payung tu, jalan utama tu. Dia jual daging. Boleh jual. Dia boleh jual, tanda. Kita yang terlibat dengan ibadah korban ni tak boleh jual daging korban tadi. Dia selepas kita sedekah pada dia, dia dah boleh milik, dia boleh simpan buat perkasam. Nak makan 6 bulan akan datang, boleh buat, silakan. Boleh, tak ada masalah. Tengok tempayan dah penuh, peti air pun dah penuh, lebih lagi buka payung depan. Biasa daging, daging fresh ni berapa sekilo? 27. Ni dia jual 20. Pasal musim raya kurban dia jual RM20. Boleh. Pasal dengan dia jual tadi, dia boleh beli benda-benda lain pula. Tu fakir miskin. Dia boleh sampai tahap tu diberi kebenaran dalam Islam. Sekalipun daging tu daging kurban pada asalnya, tapi bila mana kita dah bagi sedekah pada dia, tu milik dia. Kita boleh campur tangan. Tapi kalau kita nak jual, bahagian kita pun pergi buka payung depan. Nak jual harga RM30. Pasal daging kurban, barakat lebih sikit. Perbuatan tersebut menjadi penyebab korban kita sia-sia. Tak ada nilai korban kita. Pasal apa? Daging korban bukan jenis jual. Boleh? Kita nak pastikan melalui ibadah korban ni kita nak mengikis sifat tamak. Sifat tamak, tuan-tuan. Nak wujudkan sifat murah hati, belah kasihan terhadap fakir miskin dan saudara seagama yang memerlukan, serta mahu berbelanja dan berkongsi nikmat hidup dengan dengan orang lain kerana Allah. Nak kongsi nikmat hidup, banyak kan Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala bagi kejayaan pada kita, pendapatan lebih-lebih lah. Anak-anak berjaya, kongsilah dengan sahabat-sahabat lain. Kita tengok anak dia kurang berjaya juga tapi kurang sikit, kongsi dengan maksud bila mana kita terlibat dengan ibadah kurban, kita berkongsi nikmat tadi dengan orang-orang yang kurang bernasib baik. Bagi, tuan-tuan. Itu nilai Islam. Macam tu sebenarnya. Seterusnya yang keempat, hikmah ibadah kurban. Yang keempat iaitu kurban juga merupakan satu amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mencapai keredaan Allah. Hapus dosa. Dosa apa ni? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil terhapus dengan ibadah kurban. Berdasarkan hadis yang saya baca awal-awal tadi, sebelum darah binatang kurban tu mengalir ke bumi, titisan pertama tu mengalir ke bumi, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu ibadah kurban. Sebab tu Nabi suruh, perelokkanlah ibadah kurban kita, buatlah yang terbaik, buatlah dengan penuh keikhlasan kita. Jangan buat terpaksa je buat. Kita buatlah dengan penuh ikhlas. Yang kelima, dapat merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Kita boleh bersatu hati, tuan-tuan, antara orang miskin dengan orang kaya, orang yang berpangkat dengan orang bawah. Dapat bersatu hati melalui ibadah kurban. Bila ada program kurban, khususnya kita buat di surau, semua datang. Hak miskin datang, hak kaya datang, warga asing datang, warga tempatan datang. Tuan-tuan, satukan hati-hati kita di rumah Allah Ta'ala ini. Di samping ibadah kurban tadi, kalau boleh
bila mana kita buat di surau, di masjid, tuan-tuan. Di samping kita bagi daging korban tadi, kalau boleh bagi tazkirah sikit 15 minit. Bagi sikit tazkirah. Sebelum bagi daging tu. Ramai beratur ni kupon ada ni. Ataupun bagi selepas zuhur. Syarat nak terima daging korban, solat zuhur berjemaah. Ambil nak. Buat macam tu, tuan-tuan. Solat zuhur berjemaah. Tak solat zuhur berjemaah, tak payah. Kita bina masyarakat kita, walaupun nampak tegah ni, tak apalah. Bukan selalu pun kita buat macam tu, tuan-tuan. Ramai sembahyang zuhur hari tu rasa. Betul tak? Ramai solat zuhur hari tu, tuan-tuan. Kalau saya tengok di masjid tempat saya, tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam-macam rupa ada, tuan-tuan. Macam-macam rupa ada. Panjang lebar. Kadang-kadang dalam satu keluarga tu bukan seorang pergi. Mak pergi, ayah pergi, anak macam piramid. Tu dia, tuan-tuan. Semua beratur nak pergi ambil daging korban. Tu dia, tuan-tuan. Baru nampak nilai masjid masa tu, tuan-tuan. Sebelum ni lalu ke masjid 40 kali sehari, tak pernah nak singgah masjid, asal motor je masuk. Orang tak masuk dalam kawasan masjid, mangkuk betul. Ada patut macam tu. Janganlah buat macam tu. Masjid ni tempat ibadah. Tak cukup dengan tu kita panggil lagi dengan pembesar suara. Apa panggil tadi? Lawan azan tu panggil. Syariah tu, syiar tu. Jangan lalu saja. Singgah berhenti, tuan-tuan. Ni tempat mulia. Tempat mulia atas muka bumi dalam Korea kita, tuan-tuan. Walaupun rumah kita jauh lebih mewah, ingat ni tempat yang lebih mulia daripada segala-gala yang ada dalam Korea kita. Nampak tak? Masjid lebih lagi, tuan-tuan. Waktu jangan kita tuan-tuan segan silu untuk nak singgah di masjid, nak berprogram di masjid, tuan-tuan. Lakarlah masjid, tuan-tuan. Ni rumah Allah, rumah orang-orang bertakwa, tuan-tuan. Dari segi sudut adab, Nabi ajar kita, tuan-tuan. Sembelihan korban ni, sembelih di mana? Di mana? Tempat solat, tuan-tuan. Tempat orang berkumpul untuk solat. Macam kita ni betul ni. Kita buat di kawasan masjid, kawasan surau, tuan-tuan. Kita buat. Ataupun tempat-tempat perkumpulan orang ramai, tuan-tuan. Kita buat macam tu. Nabi ajar kita. Okey, Seterusnya dapat merapatkan hubungan kasih sayang sama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Rapat, tuan-tuan. Kita nak macam tu. Biar lepas program korban ni, orang jadi minat dengan masjid. Jadi minat dengan masjid, orang jadi kenal siapa pengurusi masjid, siapa imam masjid, siapa siok masjid, siapa tok bilang, semua kenal. Sebelum ni tak kenal, tuan-tuan. Tu biar jadi macam tu. Melalui program ibadah korban ni kena kita kena eratkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita sampai tahap tu. Kalau boleh lah. Tapi memang kena boleh kok. Kena buat ke arah boleh, tuan-tuan. Kalau tak boleh, biar boleh. Tak boleh, bagi boleh juga. Ikhtiarkan supaya dapat kita terapkan dalam kehidupan masyarakat kita apa yang digariskan pada syarak, digariskan dalam kitab ni untuk kebaikan kita bersama. Okey. Masa nak habis. Kita berhenti takat tu dulu, lepas tu kita jawab soalan. Kalau saya tak sentuh tu, tuan-tuan tanya. Boleh? Sebelum tuan-tuan tanya ni ada dah ni. Banyak soalan ni. Siapa yang banyak sangat? Soalan pertama. Bilakah waktu afdal untuk berniat dalam ibadah korban? Waktu niat, tuan-tuan. Bagi orang yang menyaksikan sendiri, ibadah korban, waktu niat bila masa? Dalam mazhab Syafi'i kita tafsirkan niat ni qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad nak buat satu-satu perkara disertai dengan perbuatan. Maknanya tak boleh masa isi borang tu niat dah. Hari korban tak niat, itu tak betul. Bila masa nak niat? Muqtarinan bi fi'li, disertai dengan perbuatan dia. Kita ambil, tuan-tuan, perbuatan tadi bila masa? Masa nak sembelih tadi, ulama ketok satu garis panduan, masa pasal niat bila masa? Masa darah memacu. Kalau boleh, dalam satu hadis Nabi pernah bagi tahu, kan kita kena ikut hadis. Nabi bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha,
supaya berdiri bila mana menyaksikan ibadah korban. Berdiri duduk depan tu, saksikan sendiri apa yang berlaku semasa sembelihan korban tadi. Lalu Aisyah tanya, adakah ianya perkara ini ni khusus untuk kita sebagai ahli keluarga, ahli bait keluarga Nabi semata-mata? Lalu jawab Nabi, tidak. Semua perkara ini umum kepada seluruh umatku. Bukan untuk ahli keluarga Nabi saja, bahkan umum kepada seluruh umat Nabi. Oh, panjang. Maknanya bila masa tu, bila mana kita sembelih korban, sunat kita pergi menyaksikan. Tengok ketika tu, bila mana darah mancuk masa tu, kita niat inilah korban yang sunat ke atasku. Inilah satu bahagian korban yang sunat ke atasku kerana Allah Ta'ala. Kalau akikah, kalau dua bahagian. Kalau seekor, kena niat. Kalau boleh niat sendiri. Tapi kalau tak boleh tengok darah, kalau kita tengok darah sebelum lembu tu korban, kita korban dulu. Jangan. Takut-takut jadi macam tu. Takut-takut sebelum lembu korban, kita tombak dulu tuan-tuan. Kita bagilah pada siapa-siapa tukar niat tuan-tuan. Kita wakilah, tak apa. Maknanya terjawab dah pertama kan. Bila masa darah mengalir, darah memancuk tu. Yang kedua, pemberian daging kepada penyembelih, petugas ibadah korban. Dikira hadiah atau sedekah. Okey, tengok keadaan. Cuma jangan sebagai upah. Haram kita bagi upah kepada penyembelih dan petugas-petugas korban. Tak masuk dalam bab upah ni. Kalau nak upah boleh, cari sponsor. Bagi duit. Bagi kain belekat. Bagi gula. Kalau kat kampung gula boleh bagi. Cuma jangan jadikan daging binatang korban tadi sebagai upah. Sebagai upah. Tak boleh. Kalau nak bagi biasa. Bagi cari sponsor lain sebagai tanda penghargaan dia ni dah sembelih. Dah tolong bekerjasama, tombangkan lembu, bahagian sembelih. Kita sponsorkan dia, cari sponsor lain. Cari siapa-siapa yang kaya-raya supaya dia sponsor. Seekor lembu tu berapa ringgit biasa? Nak bagi, buat ketetapan dalam mesyuarat. RM50 semua nak pakat jadi tukang sembelih lagi. RM50 seekor. Kalau 10 ekor, alhamdulillah. Banyak kan? Tapi sponsor tu bukan daripada daging korban tu. Tak boleh ambil daging korban. Maknanya kalau kita nak bagi daging, boleh bagi. Atas dasar apa? Atas dasar hadiah ataupun atas dasar sedekah. Maksudnya, kita bagi biasa-biasa. Jangan bagi nampak sebagai dia ni sebagai tukang sembelih. Pasal apa? Banyak dia ni dapat. Pasal dia tukang sembelih. Memang kita bagi hadiah, tapi nampak lebih daripada orang lain. Nampak bukan hadiah dah ketika tu, sebagai upah dah ketika tu. Nampak tak? Kalau boleh lari daripada kedudukan ni, kita bagilah sponsor lain. Bagi sama je ketika tu. Dan untuk upah dia tu cari duit lain, cari sponsor lain. Dan hak kita nak bagi kepada petugas-petugas kita ni atas jalan apa ni? Hak petugas tadi, kalau dia ni orang kaya dah, bagilah atas jalan hadiah. Kalau dia ni fakir miskin, kita bagi atas jalan sedekah. Sama ada dia tu petugas. Buat macam tu. Boleh. Tak boleh bagi atas dasar upah, tak boleh. Bukan jenis upah ibadah korban. Seterusnya, apakah hukum orang kafir sertai ibadah korban? Syarat nak menyertai ibadah korban, pertama sekali saya sebut tadi apa? Islam. Orang kafir tidak sah korban. Tak boleh menyertai korban. Cuma disebut oleh para ulama, kalaulah ibadah korban seekor lembu ni, berapa bahagian ada seekor lembu? 7 bahagian. Kalaulah kita andaikan dalam 7 bahagian ni, 5 bahagian diterima untuk ibadah korban, ada penyertaan korban 5 bahagian. 1 bahagian akikah, 1 bahagian lagi tak ada siapa. Kita pun dah cari, dah ronda satu kampung, tak ada siapa sanggup. Maknanya kalau tak ada orang sanggup, lembu tadi tak tombak. Sebab tak ada siapa nak sponsor. Tak ada siapa nak menyertai sama ada ibadah korban ataupun akikah. Ada pendapat yang bagi tahu, tapi ini perbuatan makruh dia panggil.
boleh kita ambil penyertaan walaupun daripada orang yang semata-mata ambil satu bahagian tu dia nak jual daging. Apa? Bahagian tu saja. Bahagian dia tu dah tumbang lembu, bagi satu bahagian kat dia, dia pun buka payung depan tu. Jual daging. Boleh tak? Boleh. Tapi perbuatan tersebut hukumnya makruh. Sama ada terlibat ketika tu yang ambil satu bahagian untuk jual daging tu melibatkan orang kafir ketika itu. Hukumnya boleh tetapi makruh perbuatan tersebut. Kalau boleh elok dulu. Boleh? Cuma daging korban, daging yang kita niat korban tu tak boleh bagi pada orang kafir dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab selain daripada Syafi'i ada khilaf. Ada khilaf tuan-tuan. Yang mengatakan boleh, tak ada masalah apa, tapi hukumnya makruh juga ketika itu. Kalau pegangan dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau dah bagi macam tu, menyebabkan kita kena ganti dengan daging lain pula tuan-tuan. Boleh? Kena ganti dengan daging lain pula. Seterusnya, bolehkah kita jual daging ibadah korban? Tak boleh jual daging ibadah korban. Jawab dah tadi. Tak boleh jual daging ibadah korban tuan-tuan. Hak boleh jual siapa? Fakir miskin, hak kita bagi hadiah dah, hak bagi sedekah daripada dia. Tiba-tiba dah banyak, dia pun tak tahu nak buat apa. Peti dah penuh, tempayang penuh. Dah, nak buat apa lagi? Buka payung depan. Jual daging. Dia boleh jual pasal dia boleh milik daging tadi tuan-tuan. Daging tadi bukan lagi daging kurban bagi diri dia. Tu daging daripada sedekah. Sedekah masyarakat pada dia ketika. Yang tak boleh, kita yang menyertai korban tak boleh jual daging korban. Kita sama ada jual tanduk ke, jual kulit ke, daging ke, tak boleh. Daging korban tak boleh jual lah. Kecuali dah libat dengan fakir miskin, dah dapat pada dia atas jalan apa tadi? Atas jalan sedekah, maka dia boleh buatlah apa saja yang dia nak buat. Boleh? Okey, habis dah soalan sini ni. Ada soalan lain? Silakan. Ustaz, bukan pasal Balik. Cukup umur. Okey. Antara syarat ibadah nak menyertai ibadah kurban ni, akid balik. Akid balik ni tuan-tuan dia ada banyak petanda. Pertama sekali, antara petandanya bagi orang lelaki dengan cara mimpi. Mimpi tuan-tuan. Mimpi apa ni? Mimpi tidur-tidur tengok basah pakaian dia. Itu tanda cukup umur masa tu. Syarat pula ketika tu jangan mimpi umur 6 tahun. Umur 6 tahun mimpi dia tak jadi ketika tu. Syarat mimpi tadi 9 tahun dan ke atas. 9 tahun ke atas mimpi tadi datang. Ataupun tunggu mimpi, tak mimpi-mimpi. Maka kira cukup umur juga, kira balik juga ketika umur dia dah cukup 15 tahun ketika tu. Kira balik ketika tu. Bagi orang perempuan lebih kurang sama juga, cuma tambah satu. Tambah apa? Tambah salah satu petanda yang ada pada muslimah, iaitu datang haid yang mula-mula sekali dalam kehidupan dia. Biasanya umur 10 tahun dan kadang-kadang ada juga umur 9 tahun tuan-tuan, zaman kita hari ni. Ataupun tunggu datang haid tak datang-datang. Tengok-tengok cukup umur 15 tahun, maka kira cukup umur dan baliklah dia ketika itu tuan-tuan. Boleh? ibu bapa dia tak boleh buat. Okey. Kalau nak buat, boleh buat. Cuma kena bagi tahu kat dia. Kalau anak tu dah balik dah, biar dia niat sendiri tuan-tuan . Biar dia niat sendiri. Kita sponsor duit dia tuan-tuan. Bagi duit, kita beli lembu dan kita hadiah satu bahagian kat dia, biar dia niat. Kalau anak belum balik, kita guna duit kita sendiri, boleh buat tak? Hukumnya harus buat tuan-tuan. Harus ni buat tak apa, tak buat tak apa, tak dapat pahala. Buat harus ni tak dapat apa-apa, harus. Tu bagi hak belum balik. Anak umur apa tu? Umur 5 tahun. Kita nak buat korban untuk dia. Dari segi boleh, hukumnya harus ketika tu dengan harta wali untuk anak yang belum balik. Dengan harta wali untuk anak yang belum balik, dan wali tadi pasang niat untuk diri anak tadi. Hukumnya harus sahaja, bukan sunat. Hak sunat yang sudah balik. Lebih-lebih lagi dengan duit dia sendiri.
Dengan duit hasil titik beluh dia sendiri, dia buat. Tapi kalau ayah ada lebih duit, dia nak bagi pada anak, boleh. Tuan-tuan ketika tu bagi anak niat masing-masing lah. Boleh. Okay, seterusnya. Silakan. Ustaz, ada orang yang berniat bernazar untuk kurban. Okey. Jadi ada si bernazar ni memakan daging. Okey, korban nazar. Korban nazar ni masuk dalam bab korban wajib ataupun korban dengan cara ta'yin. Contohnya kita ta'yin macam mana? Lembu ni nak dijadikan ibadah korban, maka lembu tadi wajib disembelih sebagai korban. Maka bila mana macam tu berlakunya, maka daging lembu tadi dia jadi korban wajib jadi. Maka orang yang ta'yin macam tu dia tak boleh makan. Dan orang di bawah tanggungannya pun tak boleh makan. Semua sekali kena sedekah. Kalau makan juga kena ganti dengan bayaran harga ataupun ganti dengan daging lain. Tidak memadai dengan sembelih yang lain. Apa ni? Soalan. Bagus adik kita ni. Kecil-kecil dah bagi soalan. Bagus. Tu maknanya tak boleh. Daging yang terlibat dengan nazar ataupun ta'yin, maka tak boleh makan. Orang yang bernazar, orang yang ta'yin tadi, tak boleh makan. Diri dia dan orang di bawah tanggungannya tak boleh makan. Kalau termakan dah juga, ganti dengan bayaran harga ataupun ganti beli daging lain, sedekah balik atas nama tadi. Boleh. Ataupun dia nazar macam mana? Dia kata wallahi, ataupun dia tambah lagi wabillahi, tambah lagi watallahi. Lembu ini untuk dijadikan korban. Ataupun wallahi tahun ini aku nak ambil satu bahagian korban. Nak korban satu bahagian yang terlibat dengan diri dia ketika tu dia tak boleh makan. Apa? Tak boleh makan. Kena sedekah semua sekali. Sama ada diri dia tak boleh makan dan orang di bawah tangannya pun tak boleh makan juga. Semua sekali kena sedekah. Okey. Ni ada satu. Bahagian kita 1/3 boleh. Apa ni? Boleh tak disimpan lebih pada 3 hari? Bahagian kita dah. Ni kaedah ni kaedah nombor 2. Saya sebut tadi hak mula-mula mana? Ambil sikit lah. Kita ambil satu bahagian lembu tadi. Tiba-tiba banyak dapat. Biasa satu bahagian ni berapa kilo dapat? Contohnya 10 kilo dapat. Banyak tu. Kita pun ambil berapa kilo? Tak sampai sekilo kita dapat. Kita ambil setengah kilo untuk sekali makan ahli keluarga kita. Yang lain tu semua kita sedekah. Kita sedekah pada fakir miskin dan kita ambil sikit untuk hadiah pada sahabat-sahabat orang kaya. Tu hak sepatutnya macam tu. Hak paling afdal macam tu. Ambil barakah dengan sedikit daging korban sebagai sekali makan ataupun beberapa suap untuk ahli untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Pilihan kedua kita bagi 3. 1/3 untuk kita sebagai peserta korban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya atas jalan hadiah. Soalannya tadi, adakah yang 1/3 untuk diri kita tadi boleh kita simpan lebih pada 3 hari? Lebih pada 3 hari tadi tuan-tuan, hak bahagian kita tadi lebih daripada tu tuan-tuan, hukumnya makruh sebenarnya. Dibincang oleh para ulama. Boleh simpan makruh. Sebab tu tak boleh banyak-banyak. Sebab tujuan ibadah kurban ni bukan tujuan nak makan dah. Bukan tujuan nak makan daging tuan-tuan. Kalau tujuan nak makan daging, macam mana buat? Sembelih awal-awal beli beberapa kilo simpan dalam peti. Tuan-tuan, tak ada siapa nak marah kita. Jangan tunggu raya kurban. Lama tak makan daging ni. Tunggu bila? Tunggu raya kurban dulu. Ya Allah, pasal apa tak beli awal-awal? Kalau tujuan nak makan daging, ibadah kurban ini tuan-tuan, tujuan nak beribadah pada Allah. Dengan tujuan nak bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh jangan simpan lama-lama lah tuan-tuan. Jangan simpan lama-lama, biasa-biasanya. Kita buat dalam tempoh 3 hari tu. Kalau boleh, habis tuan-tuan. Sama ada kita buat kenduri pula hak kita ada. Hak yang bahagian 2 tu. 2/3 tu
Kita dah bagi dah. Untuk fakir miskin, untuk orang kaya, dah bagi dah. Yang bahagian kita ni, kita dah makan ahli keluarga kita. Kita pun panggil jemaah surau pula. Buat doa selamat pula. Bagus, tak ada masalah. Walaupun daging kurban ni, sunat kita bagi dalam keadaan mentah. Kalau daging akikah, sunat kita bagi dalam keadaan masak. Sunat masak pun boleh. Dah buat bagi dah, bahagian dia dah bagi dah. Tiba-tiba bahagian kita banyak ni. Kita pun panggil sahabat-sahabat lain. Okey, lagi elok. Tapi jangan lupa saya. Sekali jalan lah. Boleh. Apakah perkara sunat bagi peserta korban? Bagus tanya. Adab bila mana kita nak menyertai ibadah korban. Benda-benda sunat ataupun ada adab bila mana kita nak menyertai ibadah korban. Antaranya tuan-tuan, pertama sekali kita tidak memotong kuku dan tidak menggugurkan mana-mana bulu di badan kita. Sabit perkara ni di dalam satu hadis Nabi, bila mana kamu melihat bulan Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah, maka simpanlah bulu-bulu di badan, kuku-kuku kamu itu sebagai penyaksian untuk ibadah korban. Penyaksian, jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Cuma pegangan dalam mazhab Syafi'i simpan tadi bukan daripada satu hari bulan tu. Simpan daripada satu hari bulan nak cukup 10 hari itu bengkok aja tu kuku. Asyhadu an la ilaha illallah, tengok aja tu. Pasal apa ni? Ni saksi ni. Allahu akbar, ngaji bagi habis. Tak habis ngaji. Kena buat macam mana? Dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, mula tadi jatuh pada hukum makruh, kita potong kuku bagi kita yang ada niat untuk menyertai ibadah korban. Bila masa tu? Bila mana kita berada pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni bila tu? Dalam takwim Islam kira 10 Zulhijjah ni bila masa? Masuk waktu maghrib. Dalam takwim Masih bila masa? Pukul 12 malam. Baru kira. Dalam takwim Hijrah dengan masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, maka jangan potong kuku. Jangan gugurkan rambut kita, bulu-bulu di badan. Pasal apa? Besok nak korban. Bulu-bulu di badan kita ni jadi saksi depan Allah Ta'ala nanti betapa kita ni terlibat dengan ibadah korban. Dah selesai tu, apa potong? Macam tu. Itu pertama. Yang kedua, bagi orang yang nak menyertai ibadah korban ni, ada sunat-sunat lain lagi. Iaitu dengan cara dia menyaksikan sendiri ibadah korban itu. Dia saksi. Tengok. Dan dia niat dengan diri dia sendiri. Jangan wakil pada siapa-siapa kalau dia mampu. Tengok. Masa darah macu, dia niat. Dia saksikan sendiri. Duduk belah depan tuan-tuan. Duduk belah depan. Menghadap kiblat. Masa nak sembelih, contohnya di kiblat, kepala lembu mana? Kepala lembu. Kalau kiblat, dengan kaedah yang betul kita nak. Kalau kiblat belah sini, hak duk belajar sebelum ni dia macam mana buat? Lupa Ustaz, bagi tahu. Okey. Kepala lembu belah sini, pinggul dia belah sini, kaki sinilah. Peserta korban duduk depan. Ada tengok sini. Tengok. Hak mampu tengok dah. Kalau hak tak mampu jangan paksa. Takut-takut terkorban dia sebelum lembu korban. Okey, tengok depan ni. Itu kaedah dia. Lepas tu seterusnya apa lagi? Kuku cerita dah, saksikan sendiri. Lepas tu bagi yang mampu sembelih sendiri ibadah korban. Sembelih sendiri. Bagi peserta korban yang mampu, contohnya ramai tadi, kita kena tanya dulu. Dalam ramai-ramai ni siapa nak sembelih? Jangan pula dua-dua orang nak sembelih. Lembu seekor je. Jangan. Seorang je, volunteer seorang. Bagi ruang kepada peserta korban yang mampu. Tapi kalau dah tak mampu, barulah wakil daripada pihak yang mengurus daripada surau kita. Bagi kat dia. Tukang sembelih. Tukang sembelih. Maknanya bagi dia sembelih sendiri, tuan-tuan. Sunat macam tu. Yang lain-lain tu yang umum lah. Umum. Dari segi sudut ada umum pada hari raya ni, banyak ada umum, tuan-tuan. Walaupun dia tak sembelih korban,
dia ada adat juga pada pagi raya. Kalau hari raya fitrah, hari raya puasa, kita sunat makan awal-awal pagi sebelum kita pergi solat sunat hari raya. Hari raya haji ni, hari raya korban ni, tak sunat. Tak sunat makan awal. Makan bila masa? Selepas balik daripada solat baru makan. Tu macam tu. Dia berjalan bertukar. Hari raya puasa, nak bagi beza hari raya tadi dengan puasa, pasal lepas subuh. Kalau musim puasa, kita tak makan dah. Bila mana hari raya, selepas subuh, kita terus makan ketika itu. Menggambarkan perbezaan hari raya dengan hari kita berpuasa. Manakala untuk ibadah korban ni, hari raya korban ni, sunat kita makan selepas solat sunat hari raya. Okey, boleh? Okay. Ada lagi? Kau Sila. Kita minta banyak-banyak lembu ni. Adakah lembu utama tu membahagikan daging dia first kepada ahli yang 3 orang tu? Ataupun kita boleh campur-campur daging utama kedua, 3, 4? Cara agihan. Asal tuan-tuan, asal kedudukan agihan ni, itulah kedudukan sebenarnya. Orang yang menyertai korban tuan-tuan, kalau boleh, itulah daging korban dia. Itulah daging korban dia. Sepatutnya macam tu, tapi susah tuan-tuan. Di peringkat masjid nak buat macam tu tuan-tuan, susah nak kawal kan? Okey, susah. Kalau susah, dalam barang korban tu, tuan-tuan kena tulis situ, supaya diberi persetujuan kepada pihak pengurusan masjid, pengurusan surau untuk menguruskan sedaya upaya pengurusan korban tadi. Maknanya bila dah ada serah menyerah macam tu dengan persetujuan, daging korban tadi walaupun bukan milik kita, kita serah pada pihak masjid, keputusan masjid bagi untuk peserta korban kita bagi 3 kilo. Tak kira lah daging lembu siapa pun bercampur gaul situlah. Tapi perbuatan tersebut hukumnya jadi makruh. Makruh tuan-tuan, perbuatan tersebut. Naknya macam mana? Sepatutnya lembu tu lembu kita 7 orang. Kita sembelih, kita lapar, bagi 7 tadi. Biar lembu tu, lembu yang kita niat korban kita tadi, biar kita rasa daging daripada keberkatan ibadah korban tadi. Tu hak sepatutnya tuan-tuan. Sini buat macam mana sini? Buat macam tu. Okey, alhamdulillah. Bagus tuan-tuan. Kena kekalkan perbuatan kita macam ni. Jangan campur aduk semua sekali. Tapi kalau tempat-tempat yang besar-besar tuan-tuan, kadang-kadang dia campur gaul semua sekali tuan-tuan. Boleh tak? Boleh buat, tapi hukumnya makruh tuan-tuan. Okey, masa sembelih. Lanjut kita cerita pasal sembelih. Masa sembelih kalau boleh tuan-tuan, lembu pertama dengan lembu kedua ni tuan-tuan. Lepas ni lembu ni nak kena sembelih ni. Lembu ni kita senang sembelih ni. Kalau boleh, lembu yang akan disembelih, yang akan kena sembelih tuan-tuan, jangan sampai dia melihat lembu yang kita sembelih. Lembu hak kita sembelih ketika tu jangan sampai lembu hak akan kita sembelih lepas ni dia tengok dan makruh kita tunjuk pisau kat dia. Lepas ni pisau ni, berhati-hati. Tajam ni, makruh. Jangan bawa pisau lalu depan dia, makruh. Jangan buat macam ni. Dan jangan kita dedahkan sembelihan pertama kepada lembu-lembu yang belum disembelih. Kalau boleh tutup dengan orang tu, tutup dengan apa-apalah plastik tu supaya dia tak nampak. Tapi kalau nampak juga, nampak macam mana hukumnya makruh. Ustaz, masa sembelih tu, adakah kita sunat takbir dan siapa yang patut takbir? Okey. Masa sembelih tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, tukang sembelih sunat baca bismillah. Dalam bab bismillah ni ada khilaf pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada setengah pendapat kata, dia kata sunat baca bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ataupun ada doa seterusnya. Ada lagi doa lain tu. Kalau kita terjun bidang ni, dia ada kaedah bagaimana nak maniskan daging, bagaimana nak lembutkan daging, bagaimana nak suruh cepat mati, bagaimana nak hilangkan lemak, bagaimana semua tu ada kaedah dan bacaan-bacaan tertentu. Ada tu, saya belajar masa di pondok dengan tuan guru Pondok Pasir Tumbuh. Satu ketika dahulu ada kaedah-kaedah tu, ayat-ayat Quran dan tafa'ul tertentu.
Cuma dalam bab apa ni sembelihan macam mana tadi tanya? Lupa. Jika beli-beli. Okey. Sunat baca bagi tukang sembelih tadi sunat baca bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Letak pisau, tarik. Ataupun ada pendapat kedua kata kekalkan dengan bacaan asal bismillahirrahmanirrahim, letak pisau, tarik. Cuma pendapat kedua ni kurang kuat. Pasal apa? Pasal sifat Rahman, sifat Rahim tadi tidak sesuai dengan perbuatan sembelih tadi. Okey. Tapi ala kuliah ada khilaf. Tapi yang aulanya kita ambil mana? Bismillahi, Allahu akbar, ataupun tambah lagi dengan bacaan-bacaan lain. Jadi yang peserta yang ramai-ramai yang betul-betul lembu semua tu kita bertakbir tu. Takbir. Sunat masa tu kita takbir ramai-ramai. Selepas tu tu sunat bagi tukang sembelih baca bismillah Allahu akbar. Kalau dia lupa nak baca. Lupa nak baca bismillah Allahu akbar. Boleh makan tak lagi tu? Boleh makan dalam mazhab Syafi'i. Sunat saja baca bismillah Allahu akbar tadi. Tak baca sah sembelihan tadi. Manakala dalam musim hari raya ni sunat juga bila mana kita nak sembelih tadi kita lakukan takbir sebagai tanda membesarkan Allah Taala dan sebagai tanda kita ni ibadah sembelihan tadi sembelihan ibadah. Sunat ambil sempurna juga dikala sahabat-sahabat kita di Mekah mengerjakan ibadah haji, mereka bertalbiyah, kita di tanah air kita di sini sunat kita bertakbir. Dia ada takbir mursal, dia ada takbir muqayyad. Jangan pula cerita pasal takbir ni. Takbir mursal, takbir muqayyad. Lain kali ya. Pernah cerita tak? Cerita. Sampai pukul 10. Tak apa. Nanti ada orang tutup mic. Apa? Mengurusi okey. Tak apa. Saya nak cerita ni. Okey, takbir mursal, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang tidak takbir mursal. Kita cerita takbir mursal. Takbir yang tidak mengiringi solat. Masuknya waktu dia bila masuk? Masuknya waktunya bila mana kita berada pada malam hari raya. Masuk je waktu tu terus je. Sampai bila? Sampai solat sunat hari raya. Tu takbir mursal. Terus je. Di mana? Di rumah, di masjid, di jalanan, di mana-mana. Okey. Manakala takbir muqayyad, takbir mengiringi solat. Lepas solat tu takbir. Hak kita dah buat sebelum ni tu. Bila masa tu? Bermula pada subuh hari ke-9 Zulhijjah. Hak buat sebelum ni subuh hari raya buat. Ramai orang buat macam tu. Mula masa waktu takbir muqayyad ni bila tu? Iaitu subuh 9 Zulhijjah. Bila masa sahabat-sahabat kita duduk wukuf di Arafah, kita di sini subuh. Lepas subuh tu terus bertakbir dengan lafaz takbir hari raya kita duduk biasa buat ni. Terus je sampai bila ni? Sampai terbenam matahari, sampai asar hari yang ke-13. Sampai waktu asar, selepas asar hari yang ke-13 Zulhijjah. Tu takbir mursal. Takbir muqayyad. Yang lepas sembelih tadi tu kita ambil sempurna program disepakati oleh para ulama dan menjadi pengamalan di tempat-tempat kita, khususnya di tanah air kita ni, dijadikan amalan. Kita bertakbir bila mana kita berkumpul ramai-ramai, kita bertakbir juga bila masa kita sembelih korban. Dimulai oleh siapa? Tukang sembelih tu ataupun imam ada tepi tu, bila ada tepi takbir. Takbir daripada awal sampailah lembu tu selesai sembelih, ataupun kalau tak ada lembu lain tu biar dia mati dalam keadaan kita bertakbir. Boleh? Habis. Nak sembelih tu lembu sampai luka Ustaz. Tu tarik sini sampai ke sini sampai luka-luka. Okey Ustaz. Masa nak tumbangkan lembu, jangan agresif sangat. Lembu ni bukan lembu nak jual lagi ni. Ni lembu korban. Okey. Tidak sah lembu yang cacat
Sama ada kecacatan asal ataupun kecacatan yang baru. Sama ada dengan sebab buta sebelah mata ataupun kedua-dua belah mata buta. Ataupun sengit dia dengan sebab turun lori. Turun lori. Kaki satu ni tempat je. Tak sah dijadikan ibadah korban. Okey. Maknanya bila mana kita nak tumbangkan lembu kena berhati-hati. Berhati-hati. Tumbanglah dengan cara elok. Jangan tarik sini sampai 4 kaki tarik. Bila 4 kaki tarik pula. Hak ni tarik sini, hak ni tarik sana. Lembu tu nak baring macam mana? Siapa hak baring? Orang yang tarik jadi terbaring. Sebab tu tarik 2 kaki sudah lah. Kaki depan, kaki belakang. Tarik je, tarik. Lepas tu tolak seorang. Terbaliklah dia. Jangan agresif sangat. Takut-takut dia tempang dengan sebab perbuatan kita, maka korban tidak sah. Kalau luka kecil-kecil biasa, luka biasa-biasa, tidaklah teruk menghilangkan daging, tidak mengapa. Tetapi kita menganiayakan binatang korban ataupun bukan binatang korban, hukumnya ketika itu tuan-tuan, walaupun sah tapi hukumnya makruh perbuatan tersebut. Bukan kita nak lukakan dia, tapi dengan sebab terpaksa buat macam tu. Nak buat macam mana? Lembu tak biasa kena tali. Tu kan? Tak biasa kena tali. Tu yang jadi macam tu. Ala kuliah kita buatlah dengan penuh adab. Habis okay, jadi cukuplah sekadar tu. Moga-moga apa yang kita bincang ini dapat memberi sedikit kefahaman dan pencerahan kepada kita semua. Moga-moga ibadah korban yang akan kita laksanakan pada tahun ini akan menatijahkan ibadah korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghapuskan segala bentuk dosa dan noda kita, yang menjadikan kita muslim mukmin yang soleh, yang tinggi darjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ni tuan-tuan,